أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العلم وفتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك ورسولك وعلى عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى به من نعمة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita dah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung kembali kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, muka surat 87. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum il barakat. Faslun, ini suatu fasal, maka lazimkan olehmu dengan memutuskan akan aqabah ini. Aqabah mana ini? Aqabah awarid. Aqabah yakni gunung yang menghalang seorang menuju kepada Allah. Dan kita dah sampai kepada aqabah yang keempat. Yang pertama aqabah ilmu, yang kedua aqabah taubat, yang ketiga aqabah awaik. Ini aqabah awarid, perintang. Awarid itu mana perintang? Penghalang-penghalang seorang itu nak tumpu pada Allah. Ada 4 perkara. Yang pertama ialah masalah rezeki, maka berhajat kepada tawakal. Yang kedua masalah khatir, kerisauan bisikan hati yang macam-macam tentang betul atau tidak tindakan dia itu menumpukan pada ibadah, meninggalkan dunia. Maka yang ini perlu kepada tafwid, berserah pada Allah. Yang ketiga, segala macam bentuk bala bencana, cobaan daripada Allah. Sakitlah kadang-kadang dicoba kita dengan fitnah manusia, macam-macam bala. Ini kena sabar. Dan yang keempat, macam-macam takdir. Baru nak seronok belajar agama, tiba-tiba kena posting jauh pula. Dah tak ada kat sini pula, dah tempat yang tak ada guru pula, dah macam-macam. Tu takdir. Takdir daripada Allah Subhanahu wa taala berlaku dalam hidup kita itu. Ya. Jadi maka kata dia, inilah aqabah. Aqabah yang mana ini? Aqabah awarid ni, yang 4 macam ini. Sangat payah, lagi yang menegahkan, lagi amat tegahnya dengan menolakkan akan segala awarid yang 4. Ya, itu 4 perkara tadi. Rezeki, kerisauan, yang ketiga bala, yang keempat takdir yang bermacam-macam. Yang 4 perkara itu yakni melintangkan dia. Dia apa tu? Dia awarid ini. Awarid makna penghalang, dan menghilangkan penyakitnya. Dan jika tiada, yakni jika tiada engkau putuskan dia aqabah. Putus ni makna kau lalu, kau lewati, maka tiada meninggalkan dikau menyebut
akan maksud engkau, maka tiada meninggalkan dikau. Menyebut di mana? Menumpukan kepada maksud engkau daripada mengerjakan ibadat. Kalau kita tak tembus, kalau kita tak lalu Aqabah ni, kita kalah situ, tak sampai maksud. Tak sampai maksud kita nak tuju pada Allah. Kita kalah dengan takdir Allah. Kita kalah dengan balak Tuhan. Kita terkecoh dengan masalah rezeki. Kita ikut bisikan hati kita itu, maka kita akan terbantut perjalanan menuju pada Allah. Dan jangan kau fikir padanya, dan jangan kau fikirkan padanya awarid ini, perintang-perintang ini, istimrar. Jangan kau ingat segala penghalang ini istimrar, berkekalan. Kerana dia ujian. Jadi sifat ujian itu sementara. Tapi iblis, syaitan, kau nasib kau macam itulah, tak berubah dah. Kau mana ada? Muka kau ni taubat pun Tuhan tak terima. Kau memang tak kuat. You are not strong. Macam mana nak boleh belajar agama? Tak boleh punya. Kita pun betul juga tu. Habislah. Jadi kita tak ada pilihan. Kena tempuh. Dan jangan kita ingat segala perkara itu istimrar. Istimrar makna berkekalan, berterusan. Kerana hidup macam roda. Like a wheel. Sometime up, sometime down. Roda. Naik, turun. Susah, senang. Senang, susah lagi. Dia pusing. Bala, nikmat. Kemudian dia kata apa lagi? Daripada bahawa kau hendak mendapatkan dia dan kau menghasilkan dia perjalanan pada Allah ni, dan bahawasanya bagi tiap-tiap satu daripada awarid perintah ini pekerjaan yang membimbangkan, yang segera dan yang bertangguhnya. Tiap-tiap satu daripada perintah itu, masalah rezeki, masalah bisikkan dalam hati, masalah bala dan takdir itu, dia ada yang sekarang segera datang, ada yang bertangguh. Lama baru kena sekali. Ada yang sekarang kena, ada yang bertangguh. Dia dua macam tu. Setiap satu awarid ni, dia ada yang segera kena, ada yang lambat. Kemudian bahawasanya yang terlebih besarnya dan yang terlebih sukarnya daripada semua itu, daripada pekerjaan ini, yakni awarid yang menghalang, antara empat dua mana yang paling berat sekali? Ialah pekerjaan rezeki. Urusan rezeki. Banyak orang terhambat nak pergi pada Allah, risau buat rezeki. Makan macam mana ni? Ni kalau anak aku hantar ngaji agama esok ni, besok nak jadi apa? Ya ke? Betul ke kalau dengan agama dia boleh hidup? Bukan kena kojo macam orang lain ke? Macam-macam lah. Macam-macam lah. Risauan yang datang tu. Bila kita nak berinfak, habislah duit kau, infak, risau buat rezeki. Macam-macam. Dan mentadbirkan akan dia rezeki, maka bahawasanya ialah bala yang paling besar sekali. Allah. Sebab tu dalam Quran sebut apa? Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Kami tak perintahlah keluargamu dengan semayang dan sabarlah dengannya. Kami tak pernah minta kamu rezeki. Kami tak minta. Bahkan kami yang bagi kamu rezeki. Tuhan kaitkan tu. Rezeki, semayang, rezeki. Kerana Tuhan tahu. Dia yang cipta kita. Kelemahan manusia ni, bila income dia turun, iman pun turun. Income naik, money goes up, iman pun goes up. Money down, iman down.
Susah Ustaz, PKP ni susah Ustaz. Ni zaman teruk ni. Telur pun dah mahal. Macam mana nak datang masjid? Tak boleh, kena overtime. Dia mari. Atau dia kata ni bala yang paling besar ni. Bagi segala makhluk mempenatkan diri mereka itu. Penatlah. Pagi, tengah hari, petang. Nak kat malam dah ngantuk lah. Macam tu lah. Ngaji pun bukan dia tengok kitab, kitab tengok dia. Bukan dia tengok kitab, kita tengok dia. Okay. Baik. Dia kata apa lagi ni? Bagi dan membimbangkan hati mereka itu. Dan terlebih banyak duka cita mereka itu masalah rezeki. Dan menghilangkan akan umur mereka itu. Maksud menghilangkan umur ni maknanya kita spend the time that Allah give. Masa umur ni sibuk buat rezeki. Sibuk dengan sesuatu yang madmun yang dijamin, lalai dengan sesuatu yang matlub yang dituntut. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala menghalang kita hubbud dunia, kasih dunia. Disuruh kita ni hubbullah, hubbun Nabi. Dia dua tu tak boleh sama tu. Kasih pada Allah dan Rasul, kasih ke dunia. Dua tu tak boleh tu. Dia akan memberi mudarat. Kasih ke dunia, mudarat kasih pada Allah. Kasih pada Allah, mudarat kasih ke dunia. Dia tak boleh dua. Berlawanan dua itu. Lepas tu dia kata ni, dan menghilangkan umur mereka itu. Umur kita 60 tahun, nak tunggu pencen sampai umur 60, 50. Berapa tahun tu? Dan besar tuntutnya itu. Tuntun mereka itu. Dan dosanya. Dan dipalingkan dengan mereka itu. Ni masalah rezeki ni. Daripada pintu Allah, babullah. Terpaling kita tu, terkecoh. Hilang fokus. Daripada khadimin. Daripada berkhidmat. Kepada berkhidmat. Bagi dunia. Daripada menjadi khadam Allah. Menjadi khadam dunia. Tak sedar. Sikit dah jadi hamba dunia, khadam pada dunia. Bukan khadam Tuhan. Kita ni disuruh jadi hamba Allah. Tapi dah jadi hamba dunia. Tanpa kita perasan.
dan berkhidmat bagi makhluk. Jadilah kita ni khadam dunia dan khadam makhluk. Maka hidup mereka itu di dalam dunia, di dalam lalai dan kelam, dan penat dan payah, dan kehinaan dan rendah diri. Dan dahulukan mereka itu kepada akhirat. Orang yang muflis tiada memilih suatu antara dua tangan mereka itu. Titik. Tiada milik akan suatu. Titik situ dulu. Jadi orang yang macam ni, dengan sebab hubbud dunia itu, fokus dia pada dunia itu siang dan malam, akhirnya menjadi orang yang muflis di akhirat. Tak ada apa, amal tak ada. Ya. Go back to Allah, nothing. Tak ada amal, tak ada apa. Ilmu pun tak ada, amal pun tak ada, kosong. Nak tampal lah tak boleh dah. Itu dalam kata syair, narqa'u dunyana bitamziki dinina fala dinuna bakin wala ma narqa'u. Kata syair, narqa'u dunyana, narqa'u dunyana, menampal kami akan dunia, mencari kami akan dunia, bitamziki dinina, dengan mengoyak agama. Koyaklah. Siang malam sibuk dia, agama terkoyak. Fala dinuna baqin, maka tak adalah bahagian agama tu yang masih ada. Baki tak ada, habis semua. Masa, tumpuan, fikiran, dunia, akhirnya akhirat dah tak ada baki dah, habis. Habis masa, tak ada masa dah. Dah hujung, dah nak mati dah. Wala ma narqa'u, dan tak mampu kita nak tampal lagi, nak umur aku dah 60, nak tampal. Tinggal balance 3 tahun je lagi nak mati. Nak tampal tu tak boleh nak tampal dah. Terlalu banyak hilang. Na'udzubillah min zalik, ya. Jangan sampai jadi macam itulah. Itu kata orang yang muflis, dia ada memilih sesuatu antara dua tangan mereka itu. Di hadapan mereka itu dua je, hisab, azab. Ahli dunia ni, orang yang sibuk bak rezeki ni, ujung bila jumpa Allah dua. Dia tulul hisab. Hisab setiap apa dia makan, setiap apa dia minum, setiap apa dia pakai, setiap apa yang diambil, setiap apa yang dibawa, motor yang dibawa, kereta yang dibawa, hisab. Lama hisab itu. Kemudian azab pula, azab. Itu yang akan terjadi bagi orang yang kalah di dunia ni. Betul kata apa lagi? Jika tiada kasihnya Allah akan mereka itu, dengan kurnianya, kalaulah tak ada kurnia Allah, maka itulah yang akan berlaku. Azab, hisab. Hisab, azab. Kerana penderitaan akhirat dua. Panjang hisab di padang mahsyar. Yang kedua, azab yang dikenakan di akhirat, dalam neraka. Dua macam. Dua-dua tu azab. Dua-dua tu payah. Lepas tu dia kata apa lagi? Maka telik olehmu daripada beberapa ayat yang diturunkan Allah Ta'ala pada yang demikian itu. Ada ayat-ayat Allah yang menerangkan perkara ini. Dan beberapa zikir. Zikir makna apa? Sebutan, ingatan daripada janjiannya dan pengakuannya dan bahagiannya di atas demikian itu. Maka Imam Ghazali menyeru kita ini telik Quran balik. Apakah aku bercakap ini semata-mata pandanganku, atau ini memang sudah tercatat dalam Al-Quran? Kata-kata Imam Ghazali, ada dalam Al-Quran. Telik olehmu beberapa ayat yang Allah turunkan dan beberapa sebutan dalam Quran tu tentang janji Allah, wa'id, janji seksa, dan Allah sendiri mengaku, dan bahagian-bahagian azab itu. Dan sentiasalah anbiya, para nabi dan ulama mengingatkan dan mengajar akan segala manusia dan menyatakan bagi mereka itu jalan, dan dikarangkan bagi mereka itu beberapa kitab
dan dibandingkan mereka itu bagi segala manusia amthal. Dia buatkan perbandingan orang-orang dulu. So kalau kita tengok dalam Al-Quran itu, ini yang dicerita Quran. Cerita dia dua aja. Cerita orang berjaya dapat nikmat, cerita orang tak berjaya masuk neraka. Dua. Ada cerita Asyah masuk, satu orang perempuan yang begitu kuat iman. Ada cerita suaminya Firaun yang masuk neraka. Ada cerita Nabi Lut yang begitu teguh memegang janji pada Allah. Ada cerita isteri Nabi Lut yang disumpah jadi batu. Dua cerita. Cerita ketiga tak ada. Dia cerita dia dua je. Seorang kata, tak ada, there's no choice. Tak ada pilihan. A, B, C tak ada. Nak ikut cerita hidup kita ni, yang nak ikut yang mana? Maka dia kata dalam kitab ni, jadi inilah yang diajar oleh para nabi, para ulama, memberi peringatan dan mengajar manusia. Dan menyatakan mereka itu, bagi mereka itu, mereka manusia, jalan. Dan dikarangkan bagi mereka itu kitab. Dan dibuat perbandingan bagi mereka itu. Maksudnya buat misal. Yakni untuk bandingan. Cerita Firaun, cerita Nabi-Nabi yang soleh. Dan menakutkan mereka itu dengan Allah Ta'ala. Dan serta yang demikian itu, tiada dapat penunjuk mengambil jalan. Dan tiada takut. Dan tiada tetap hati dengan dia. Walaupun dah macam tu, dah banyak peringatan dalam Al-Quran tu, cerita demi cerita, kisah demi kisah, ahsanul qasas, the best of the best stories. Cerita tu, semua orang faham dah tu cerita tu. Diceritakan berkali-kali. Apa yang berlaku? Tiada tetap hati dengan dia. Habis ke mana? Tetapi itu makna bahkan mereka itu di dalam terkelam tipu daya daripada demikian itu. Sentiasalah mereka itu takut bahawa luput akan mereka itu makan paginya dan makan waktu petang. Allahu Akbar. Ini sindiran sinis daripada Imam Ghazali. Dia kata walaupun dah dengar ceramah, dah mengaji dah, azab neraka itu ini, balik risau buat makan ya. Tak risau buat akhirat. Risau makan tak pagi ni, besok makan macam mana, kerja kita ni macam mana ni, risau ni buat rezeki. Tadi baru balik pada ceramah dengar buat neraka. Wah, balik rumah hilang risau buat neraka, syurga. Bimbang buat rezeki. Yang dirisau apa? Takut luput mereka itu makan pagi macam mana, makan petang macam mana pula. Dan asal demikian itu, kenapa punca itu? Sekaliannya, ini menarik ni. Apa punca manusia jadi macam itu? Kenapa mereka dah baca Quran, dah hadir ceramah, dah dengar peringatan, tapi tak ada kesan? Kata Imam Ghazali, puncanya apa? Asalnya apa? Asal itu mana punca? Sedikit tadabbur beberapa ayat di dalam kitabullah. Ya, tidak ada tadabbur. Memikir secara mendalam, itu makna tadabbur. Dengar ayat tapi tak ada tadabbur. Dan sedikit tafakur, fikir dalam kejadian Allah Ta'ala. Tadabbur tak ada, tafakur tak ada. Apa beza tafakur dengan tadabbur? Tafakur fikir. Tadabbur fikir dalam. Dabara tu mana dubur, mana paling belakang tadi. The most, the end, mana dubur. Tadabbur. Bila dengar ayat azab tu, renung lagi. Seolah-olah internalize, ya. Resapkan ayat tu. Para sahabat tu dia orang buat. Dia dengar ayat tu macam ayat tu fresh untuk dia orang. Kita dengar ayat tu sedap je, sedap. Sedap dengar lah, tapi tak faham maksud. Jadi kata Imam Ghazali, punca manusia jadi macam ni, walaupun dia dengar Quran siang malam, walaupun dia hafaz satu Quran sekalipun, tidak ada tadabbur,
terhadap ayat Allah Ta'ala. Afala yatadabbaruna fil Quran am ala qulubihim akfaluha. Apa kata Allah Ta'ala? Awalam yatadabbaruna fil Quran. Mengapakah kamu tidak menilik memikirkan makna-makna Al-Quran? Am ala qulubihim akfaluha. Ataupun di dalam hati mereka itu ada padlock, ada lock, ada mangga. Macam mangga tu kunci, terkunci, tak boleh nak buka. Maksud dia apa tu? Maksudnya sesuatu yang mengherankan. Akal ada, pikiran ada, ulama ada, penerangan dah dia beri, hati tak ambil pengajaran. Seolah-olah tak dengar apa-apa. Maka sindiran daripada Allah, afala yatadabbaruna fil Quran. Kenapa engkau tak tadabbur makna-makna ayat Quran? Kenapa engkau dengar buat tak tahu? Kenapa matamu tak terbuka di saat ayat dibaca padamu? Am ala qulubihim akfaluha. Ataupun di dalam hatimu ada mangga pintu, tutup kunci. Mana ada, tak ada apa pun. Hati kita mana ada padlock. Saya terbuka. Tapi kalau saya terbuka, kenapa tak faham? Afala yatadabbaruna fil Quran. Sindiran Allah. Seolah-olah Allah murka. Hei manusia, sudah aku berikan engkau akal. Sudah aku berikan engkau hati yang terbuka, yang tak terkunci. Kenapa engkau masih tidak boleh memahami ayat-ayatku? Itu maksudnya. Lepas tu kata ni, Allah, ini menarik ni. Asal kenapa manusia masih tenggelam di dalam maksiat, masih tidak takut pada Allah, masih memikirkan bab makan minum. Sekarang begitu banyak ayat yang kata Allah menjamin rezeki. Apa sebab? Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada suatu pun yang melata di dunia ni, di atas muka bumi, melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Tapi itu yang kita fikir siang-siang malam. Kata Imam Ghazali, kerana sedikit tadabbur, tak memikirkan ayat Allah tu. Cuma sedap hawa telinga je. Tadabbur tidak dilakukan. Dan sedikit tafakur, fikir di dalam kejadian Allah. Tengok makhluk kiri kanan, yang mati, yang sakit, yang dah balik. Berapa ramai saudara mara kita dah balik jumpa Allah. Apa kita tak balik jumpa Tuhan? Apakah satu hari esok kita nyawa kita tak diambil? Sedikit mikir tentang kejadian Allah. Dan sedikit mengingatkan bagi kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga sebab. Tadabbur tak ada, tafakur tentang kejadian Allah tidak ada. Yang ketiga, sedikit mengingatkan hadis-hadis kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalam Nabi tak ada lain melainkan mengingatkan pada Allah, mengingatkan pada hari akhirat. Nabi tak cerita bab dunia. Itu yang Nabi ingatkan siang malam. Takut pada Allah, ingat akhirat, dunia tak kekal. Dan meninggalkan telik bagi perkataan ulama yang salihin. Ini nombor 4 ni. Memutuskan hubungan dengan ulama-ulama salih. Ulama-ulama akhirat yang siang malam hatinya risau tentang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama su'. Ulama su' dia fikir dunia je. Ulama dua. Ulama su', ulama akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu, inni akhafu. Aku takut pada aku ada satu perkara yang aku lebih takut daripada Dajjal. Akhwafu minad Dajjal. Kata sahabat, apa yang lebih teruk daripada Dajjal lagi? Ulama ussu. Ulama dunia, ulama jahat. Ilmunya banyak, cerdas berbicara, tetapi semakin kita dengar kalamnya itu, semakin kita cinta dunia. Nampak dunia je lah. Tak nampak akhirat. Tapi Quran, hadis. Tapi tak bawa pada akhirat. Tak nampak akhirat. Duk nampak kemajuan dunia. Ayat Quran, hadis. Nabi kata, ini yang paling aku takut ni. Tapi aku takut pada Dajjal. Dajjal turun kita tahu. Nampak. Akhirnya kita nampak tembelang itu. Tapi kalau ulama su, pakai serban. Ayat Quran. Tapi kalamnya itu tak bawa pada Allah. Ni na'uzubillah kata ni. Dia kata ni,
kalam ulama yang salihin. Kena cari ulama-ulama yang bila kita dengar dia cakap, sedar. Aduh, tak betul aku ni. Jangan cari kalam ulama, kita ni betul, tak ada salah. Ngaji tak nak kena tegur, tak nak salah. Baik tak payah mengaji. Belajar, nak betulkan kesilapan, nak tahu kekurangan. Itu kata dia. Jadi 4 perkara tu. Tadabbur Quran, kurang. Tafakur kejadian Allah, sedikit. Ya, ini yang kedua. Kalam Rasulullah tak didengar, tak diperhatikan. Yang keempat puncanya, tidak sering mendengar kalam-kalam ulama yang soleh. Ada 4 ni. Ulama soleh ni bila dia cakap, hidup jiwa kita tu. Itu tanda dia tu. Itu tanda ulama soleh tu. Kalau maki-maki itulah maksud. Jaga tu, hati-hati tu. Lepas tu dia kata apa lagi? Allah, dia kata inilah 4 punca ni. 4 punca. Serta melepaskan dirinya. Maksud melepas, membiarkan dirinya bagi was-was syaitan. Dan mendengar-dengar bagi perkataan orang yang jahilin. Sebab kelima, dia biar diri dia tu mendengar bisikan syaitan. Ingat bisik malaikat. Syaitan bisik ikut. Syaitan bisik dia ikut. Itu nombor 5. Tak tahu beza bisik syaitan dengan bisik malaikat. Yang keenam, sering mendengar perkataan orang-orang jahilin. Orang jahiliah, orang jahil kita ikut cakap dia. Orang yang bukan ulama yang kita dengar. Kita terima cakap orang jahil. Allah. Dan tertipu daya dengan adat orang yang lalai. Yang ketujuh, tertipu daya melihat orang keliling. Orang keliling tak ada risau berakhirat pun. Okey je. Rumah dia okey hidup. Dia tak semayang pun okey. Lama-lama dia pun rasa okey. Na'udzubillah min zalik. Tengok siapa ikhwan, siapa saudara kita, siapa teman akrab kita itu. Ya? Hingga didapatkanlah dia oleh syaitan. Didapatkan dia syaitan daripada mereka itu. Syaitan pun memperdayakan mereka itu. Habis. 7 sebab. Manusia dengar ayat Quran tapi tak faham dan tak timbul perasaan takut pada Allah. 7 sebab. Dan telah rasih adatnya di dalam hati mereka itu. Dan telah rasih adatnya di dalam hati mereka itu. Maka membawa mereka itu kepada dhaif hati dan tipis yakin. Jadi rasih ni mahir. Mahirlah syaitan tu. Selok belok hati manusia dia dah mahir dah. Dia tahu. Kalau kita bisik macam ni, dia jadi. Dia dah mahir. Maka membawa mereka itu, mereka siapa itu? Mereka syaitan. Kepada dhaif hati. Lemah hati tu. Kita tak mampu dah. Alah. Palestin tu biasalah. Besok dia aman dah tu. Tak sensitif. Kata Nabi SAW, man lam yahtamma, barang siapa tidak mementingkan urusan orang muslimin, falaisa minna, bukan daripada golongan kami. Siapa yang tak ada rasa, susah hati bila satu balak menimpa orang Islam lain, dia bukan daripada golongan kami. Nabi tak mengaku umat. Ini bukan umat aku ni. Umat aku, seorang kena bala, seorang kena susah, terasa dalam hati ni. Ya, apa lagi kalau dizalimi macam di Gaza tu. Tak ada rasa apa-apa. Biasalah tu. Perang. Perang. Saya pun dah tak sanggup nak tengok lagi. Penderitaan mereka itu. Hari-hari kita doa je. Doa. Paling kurang kita boleh buat, kita doa. Minta Allah angkat bala tu. Minta Allah bantu. Perjuangan-perjuangan orang yang menentang kezaliman. Ya? Terang-terangan sekarang nampak antara zalim dan yang hak. Terang. Lepas tu dia kata apa lagi? Jadi, dhaif hati dan tipis yakinnya itu. Ya? Ada satu orang tu, adik saya cerita, dia doktor, dia kata dah, kawan-kawan dia tu, kesian kat Palestin, sekian-sekian. Itu kawan dia kata, kenapa orang Palestin tu pergi beranak banyak-banyak? Siapa suruh beranak? Dah tahu susah. Allahu Akbar.
Sampai macam tu. Sampai sampai tahap tu. Berapa beranak banyak-banyak. Dah tahu kena anak mati, berapa nak beranak? Oh. Na'udzubillah min zalik. Tak ada perasaan. Tu kata kalau dah duduk di kalangan orang yang hati yang mati, akhirnya kita pun hati mati. Dan ada pun orang yang akhyar, yang pilihan, yang mereka itu mempunyai mata hati dan yang mempunyai kesungguhan, bersungguh-sungguh dan ijtihad melihat mereka itu akan jalan yang di langit, maka tiada menghiraukan dengan asbab yang pada bumi. Kalau orang yang dah ada mata hati, dicelik mata hati, ainul basirah telah dibuka oleh Allah, orang-orang pilihan, akhyar. Orang pilihan ni kenapa mereka boleh kuat? Kenapa mereka ni tak peduli dah? Kenapa yakin mereka tu kuat? Kerana mata hati mereka dibuka. Dibuka bagaimana? Nampak langit, nampak rezeki itu turun dari langit, bukan daripada bumi. Maka tiada menghiraukan dengan asbab yang ada pada bumi. Maka tak sibuk dia dengan sebab-sebab bumi. Sebab ni boleh ada, boleh tak ada. Ada pun okey, Allah bagi rezeki melalui sebab. Allah boleh bagi rezeki tanpa sebab. Kerana Allah Ta'ala itu, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah terkaya daripada segala alam. Allah tak berhajat pada sebab tu. Kita yang nak pada sebab. Allah tak berhajat pada sebab. Dia nak bagi rezeki kita melalui sebab, boleh. Nak bagi tanpa sebab pun boleh. Ghaniyun. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah terkaya, tak berhajat kepada alam. Jadi orang yang mata hati dia celik, dia nampak, Tuhan ni tak perlu pada sebab. Cuma sebab tu dibuat, ada hikmahnya. Adalah hikmah-hikmah ketuhanan dibuat sebab itu. Jadi orang yang dah nampak tu tak hirau lagi dengan sebab-sebab ni. Berpegang kamu dengan jalal Allah, kebesaran Allah, maka tiada menyerukan mereka itu dengan pergantungan makhluk. Tak terpengaruh lagi dah. Tidak terpengaruh dengan pergantungan. Bergantung pada makhluk tak ada lagi. Dan yakin mereka itu, mereka akhyar, orang-orang ahlillah, ayat-ayat Allah Ta'ala, dan melihat mereka itu akan jalan-jalannya. Jalan-jalan rezeki itu datang pada langit. Itu saja. Di peluang itu untuk semua orang. Semua orang boleh tengok Quran. Semua orang boleh baca Quran. Tak boleh kata, dia orang pilihan, saya tak terpilih. Mata ada? Ada. Quran ada kat rumah? Ada. Pernah baca Quran? Pernah. Pernah baca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Pernah? Yakin? Kurang. Kurang yakin. Yakin tu yakinlah, tapi nak cek kerja jugalah. Sekali-sekali kita bacalah Quran tu, tu beza. Beza yang seorang yakin, yang seorang tak yakin. Yang yakin dapat, yang tak yakin tak dapat. Dan melihat mereka itu. Dan melihat mereka itu orang-orang akhyar akan jalannya rezeki itu daripada Allah. Maka tiada berpaling mereka itu kepada was-was syaitan dan nafsu dan makhluk. Ini puncanya. Kadang hati mereka telah dibuka Allah. Kenapa? Kerana ijtihad, kesungguhan mereka itu. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh pada jalan kami, kami tunjuk jalan-jalan kami. Jadi kalau tak nampak jalan tu apa jawapannya? Ayat Quran menyebut man jahada fina lanahdiyannahum fi subulana. Lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh pada kami, nescaya kami, kata Allah, kami tunjuk jalan. Jalan nak bagi kami tunjuk banyak jalan. Subulana, bukan satu. Tiba-tiba tak nampak jalan. Tak nampaklah jalan. Macam ustaz kata ni, tak nampak lah. Tak nampak tu sebab apa? Tak bersungguh. Kerana Allah kata, man jahada, siapa sungguh, kami tunjuk jalan. Tiba-tiba tak nampak jalan. Apa natijahnya? Kerana tak sungguh. Kerana Allah telah menjanjikan, man jahada, siapa berjihad, siapa yang bersungguh, kami akan tunjukkan mereka itu jalan kami.
Ada je cara nak beriman, nak bertakwa, jumpa orang ni, jumpa orang tu, sebab ini. Tak jumpa tu sebab tak sungguh. Bukan salah Allah. Ni. Maka tiada berpaling mereka itu pada waswas syaitan dan nafsu dan makhluk, cakaplah apa pun dia tetap pegang pada Allah. Maka apabila waswas bagi mereka itu datang bisikan syaitan ataupun daripada nafsu ataupun manusia yang dah macam syaitan, dengan suatu berdiri mereka itu, melawan mereka itu dan menolakkan ia dan menyalahi hingga berpaling segala makhluk daripada mereka itu. Makhluk ni Allah jadikan setengah mereka tu nak test kita, nak tarik kita pada jalan mereka itu. Tarik tak berjaya, tarik tak boleh, biar ya. Kalah mereka. Dan jauhlah syaitan daripada mereka itu. Lotih, general kami hantar dah. Tak terpengaruh nafsu. Dan mengikut bagi mereka itu nafsunya. Dan betul bagi mereka itu jalan yang mustaqim. Dan tidak mengikut tu. Dan tidak mengikut bagi mereka itu nafsu. Dan mengikut bagi mereka itu nafsunya. Nafsu tu ikut dia. Terbalik. Orang-orang akhyar ni, kita ni ittiba'un nafs. Kita ikut nafsu. Tapi ada setengah manusia nafsu tu ikut dia. Orang akhyar. Nafsu ni memang sentiasa melawan. Tapi kalau dah sampai nafsu mutmainnah, nafsu tu ikut dia. Nafsu tu tak ada dah. Kalah dah kena macam orang main boxing, dah kena 10 round. Dah macam tu dah, ikut dah. Dah tak boleh dah. Dia banyak round. Nafsu ni. Round first, dia kuat. Lawan. Ding, lawan. 2 round, dia kuat. 3, 4, kita masih lawan lagi. Masuk 7 round ni gitu lah. Tubuh dah tak kuat dah. 10 round, kita tarik tinggal dia. Nafsu macam tu lah. Kalau kita ikut dia, dia tarik tinggal kita lah. Nafsu. Kalau kita lawan dia, lama-lama dia ikut kita pula. Lepas tu dia kata apa? Dan mengikut bagi mereka itu oleh nafsunya. Nafsu ikut dia. Dan betul bagi mereka itu jalan yang mustaqim. Seperti barang yang disebut daripadanya oleh Ibrahim bin Adham. Dia bawa bagi cerita, bawa contoh orang ahli sufi. Ibrahim bin Adham, seorang raja. Raja. Tinggal istana. Mencari Allah. Rahimahullah ta'ala, bahawasanya Ibrahim bin Adham tak kala berkendak bahawa masuk di dalam satu dusun. Ini cerita macam mana dia mula-mula bertaubat. Atas niat nak bersunyi-sunyi, datang akan dia oleh syaitan. Ini masih dia dah mula taubat ni. Ibrahim Adham, seorang ahli sufi, dia masuk satu dusun. Dusun ni makna kampung yang sunyi, kampung yang tak ada orang. Dusun. Atas niat nak bersunyi, nak berkhalwah, datang syaitan menakutkan dia bahawasanya ini dusun, ni hutan ni, dusun ni dah tak ada orang ni, membinasakan, kata syaitan. Dan tiada bekal serta kau ni hutan tebal ni, orang dah tak ada kampung apa. Kau kalau duduk sini mati, bekal kau tak ada ni. Dan tiada sebab nak cari rezeki pun tak ada, kau mati ni. Maka mencitalah atas dirinya bahawa dia memutuskan dusun atas bersunyi ia dengan demikian. Bila dia dengar bisik itu, bukannya dia takut, lagi dia buat. Ibrahim Adham, oh iya ke? Dia dengar syaitan, jangan masuk situ. Tempat ni tak ada orang, hutan. Oh, bagus. Terima kasih syaitan, aku masuk situ. Ibrahim Adham. Ini wali Allah. Dia terbalik. Kita kalau dah kena aja, lari ya. Dia pun masuk. Dia bersunyi tu. Atau apa jadi? Apa jadi kat dia? Dan tiada ia memutuskan, yakni lalu hingga ia sembahyang pada tiap-tiap 1 mil. Maka tiap-tiap satu batu dia lalu. Dusun ni makna macam satu tempat yang hutan, tak ada orang. Kosong, tak ada apa-apa. Masuk jalan.
Setiap satu batu stop semayang 2 rakaat. Setiap satu batu stop semayang. Semayang, oh bukan 1 rakaat, 1000 rakaat. Allah Allah. Dia jalan satu batu, dia stop. He pray 1000 rakaat. Dan berdiri ia, yakni dilalukan akan barang yang diniatkan atasnya. Dan tinggallah di dalam dusun itu 12 tahun. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan. Dia tinggal, dia duduk waktu itu 12 tahun. Kita 12 minit tadi orang. Hingga bahawasanya Khalifah Harun Ar-Rashid naik haji pada setengah demikian tahun, maka melihat akan dia Ibrahim bin Adham duduk di bawah mil daripada beberapa ambialnya, duduk kat satu batu lah. Satu naungan. Duduk kat situ. Duduk kat tengah tu. Duduk semayang. Maka dikata orang inilah Ibrahim anak Adham. Allah Allah. 12 tahun. Duduk kat tengah tu. Hutan tu. Padang pasir. Maka berkata ia baginya, betapa engkau dapat hai Aba Ishak? Macam mana engkau boleh jadi sampai macam ni? Maka ketika itu menasyidlah Ibrahim bin Adham. Ibrahim Adham menjawab dengan nasyid. Macam mana engkau boleh jadi, engkau dapat sampai peringkat ni? Kau duduk tengah hutan, tengah padang pasir ni, kosong tak ada apa ni. Engkau boleh survive. 12 tahun. Betul apa dia jawab? Dijawablah dengan serangkap syair. Oh, ada sini rupanya. Narqa'u dunyana bitamziki dinina wala dinuna yabqa wala ma narqa'u fatuba li 'abdin atharallaha rabbahu wajada bidunyahu lima yatawaqqa'u. Artinya, itu Arabnya. Kami tampalkan dunia kami dengan sebab mencari agama kami. Maka tiada agama kami yang tinggal dan tiada barang menampal kami. Maka dapat kemenangan bagi hamba memberi bekas, artinya mengutamakan Allah Tuhan kami, dan dimurahkan dengan dunia bagi barang yang mengharap kami. Masya Allah, punya syair yang ada kat depan, saya dah baca tadi dah. Artinya, kami tampal dunia kami. Kami tampal. Ni cerita orang-orang yang pengalaman zaman dia hidup dulu. Kami tampal dunia kami siang malam. Jangan sampai kami lapar, kami cari dunia. Dengan mengoyak, cari itu kami koyak agama kami. Allah Allah. Maka tidak ada sedikit pun daripada agama kami yang tinggal. Habis semua, semayang tak sempat. Tahajud tak saya cakap lah, terkejut je. Subuh tak ke mana, apa pun tak ada. Fikir siang malam anak bini. Dan tiada barang yang dapat menampal kami. Mana kami dah tak sanggup nak tampal lagi dah. Habis dah, umur kami dah tinggal ujung dah. Nak tampal kesilapan kami pun dah tak tertampal dah. Maka kata dia, maka dapatlah kemenangan hamba Allah memberi bekas tu, tulis kat bawah tu, mengutamakan. Mana asar tu, terjemah bekas tapi mengutamakan. Mendapat kemenangan hamba Allah yang mengutamakan Allah. Hamba Allah, dia utamakan Allah daripada dunia, dia menang. Tuhan kami. Dia dimurahkan dengan dunia. Dimurahkan dunia. Orang yang mengutamakan Allah, dunia cari dia. Dunia datang kat dia. Duit datang kat dia. Support datang pada Allah. Bagi barang yang mengharap kami. Inilah jawapan yang diberi oleh Ibrahim bin Adham kepada Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid pelik. 12 tahun kau duduk di dusun. Dusun kan macam, masuk dusun ni bukan dusun durian tu. Dusun ni badiah. Tempat kat tengah-tengah padang pasir yang tak ada apa, kosong. Duduk seorang-seorang situ. Lepas sebatu semayang 1000 rakaat. Lepas sebatu 1000.
Satu hari Harun Rashid lalu nampak, bertanya, macam mana kau boleh dah jadi macam ni? Kami mengharap mengutamakan Tuhan. Bila kami utamakan Tuhan, Tuhan bagi kami pertolongan. Itu jawapan dia. Tuhan support kami. Tuhan bagi semua. 12 tahun. Dan setengah daripada orang-orang yang salihin, bahwasanya adalah pada setengah dusun, tengah padang pasir, maka was-was kepadanya syaitan. Duduk tengah padang pasir, tengah hutan, tak ada apa siapa tolong. Datang syaitan pada orang soleh tu. Dengan bahwasanya kamu bersunyi, kamu berkhalwah ni, yakni tiada suatu sertanya. Dan ini dusun, tiada duduk orang padanya. Ni tempat ni, badiah ni tempat tak ada orang. Kau nak mati ke bersih syaitan? Ni cerita mujahadah orang dulu. Dan tiada manusia pun tak ada. Duduk tengah hutan. Maka mencita-cita ia atas dirinya, bahawa lalu atas tajarutnya, yakni bersunyi ia daripada segala, bahawa membuangkan jalan, menghabiskan jalan, bersungguh-sungguh berjalan, hingga jangan berjumpa dengan seorang pun pada manusia. Lagi dibisik, lagi dia lawan. Itu kau bisik aku ya? Okey? Tak apa? Aku akan jalan tengah padang pasir ni, cari tempat tak ada orang. Ini kalau dah sampai makam bulat hati boleh. Kalau separuh hati jangan, nanti mati. Dia kena bulat. Jalan tak buat apa, bekal tak buat apa, tak bawa ni. Orang soleh. Lepas tu tengok apa jadi kat dia. Dia cari jalan, jangan jumpa orang. Dan tiada ia makan sesuatu hingga dijadikan pada mulutnya. Dia kata apa? Selagi makanan tak disuap ke mulut aku ni, aku tak akan makan. Wah, tinggi mujahadah ni. Yang ni mencita-cita ia tiada ia mengambil, tak akan makan. Apabila diberi orang, kalau ada orang hulur makanan, dia tak akan ambil. Melainkan orang tu suap dalam mulut dia, baru dia makan. Hingga dicurah di mulutnya madu dan minyak, baru aku makan. Kemudian masuklah ia dalam hutan tu, dalam padang pasir, sedap, padang pasir. Dan jalan berpaling ia daripada jalan. Ni jalan kat sini. Dia pergi jalan tengah padang pasir. Ni jalan orang biasa ikut trek ni. Pedagang-pedagang jalan. Dia cari jalan yang tak ada orang tu. Misalnya kalau Pilah, jalan Kuala Pilah tu kan cantik ni kan. Dia masuk hutan tu. Tempat tak ada orang. Bayang tu. Berjalan tempat tak ada orang tu. Masuk. Lepas tu apa jadi kat dia? Dan lalu ia atas perjalanannya, katanya, rahimahullahu ta'ala, maka berjalanlah aku kepada barang yang dikendak Allah. Maka tiba-tiba berjumpa dengan satu kafilah. Allah, ada pula kabilah kat depan ni. Dia nak lari ni. Kabilah, terjumpa kabilah. Kabilah atau kabilah? Berapa, satu grup lah, orang tengah mengembara. Bawa ada makanan, mesti ada makanan. Dia nampak, alah, ada orang pula ni. Lepas tu dia buat apa? Sebenarnya telah sesat jalan. Rupanya kabilah tu pun sesat jalan. Terjumpa dia yang sesat jalan. Dia tak sesat, dia memang saja sesat jalan dia. Dan mereka itu berjalan. Maka tak kala melihat aku akan dia, aku pun jatuhkan diriku ke bumi. Dia buat macam mati lah. Dia rebahkan diri dekat bumi. Mudah-mudahan mereka itu tiada melihat akan daku. Alah, ada orang. Dia tak nak orang tu nampak, dia pun meniarap tak pergi nampak. Maka menjalankan mereka itu oleh Allah Ta'ala, kuasa Allah, hingga berhenti mereka itu atas aku. Allah jalankan kabilah, jumpa juga. Tak lagi, jumpa juga. Maka aku pejamkan dua mataku, obat mati. Maka hampir mereka itu daripada aku. Dan berkatalah mereka kabilah tu, ini orang ketinggalan. Sebenarnya telah pengsan di atasnya daripada lapar. Pengsan ni, lapar ni, kesian kat dia ni. Dan dahaga. Maka bawa olehmu minyak dan madu, kita curahkan dalam mulutnya. Mudah-mudahan dia siuman. Maka dibawalah minyak dan madu. Maka aku tutupkan gigiku. Tak buka, dia tutup gigi. Tak nak buka. Dan mulutku.
Maka mendatangkan mereka itu dengan sikin, buat pisau. Mulut dia dah jam lah. Dah lama ni, pengsan. Mulut dah tak dibuka. Ambil pisau. Kita congkel mulut dia ni. Lepas tu congkel. Maka menyungguh-nyungguh mereka itu membuka mulutku. Hingga dibuka je. Tarik. Terbuka. Maka tertawa-tawalah aku. Ketawa. Allahu Akbar. Nak lagi pada rezeki datang juga. Aku takkan makan, melainkan ada yang menyuapku. Kalau bagi makan pun tak nak. Punya tawakal itu. Nak cerita ni zaman tu. Kata apa jadi? Maka tak kala melihat mereka itu yang demikian itu, kata mereka itu, ini majnun, gila orang ni. Majnun ni, gila ni. Dia gila. Kataku tak. Aku tak gila. Alhamdulillah, kata dia. Dan aku khabarkan mereka itu dengan setengah barang yang berlaku bagiku serta syaitan. Ceritalah sebenarnya aku ni diuji syaitan. Syaitan kata kat aku takkan hidup kalau aku jalan seorang-seorang. Aku boleh hidup. Aku lawan cakap syaitan tu. Aku nak buktikan pada syaitan dia salah. Tiba-tiba kau datang curah minyak sama sapi dalam mulut aku. Itu dia. Dan setengah daripada masyayikh kami rahimallahu ta'ala, katanya berhenti aku pada setengah perjalananku pada masa belajar di masjid. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Banyak lagi kisah-kisah yang menarik yang akan diceritakan oleh Imam Ghazali. Kisah benar. Kisah orang-orang dulu, macam mana mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah. Syaitan bisik, dia lawan. Kau berjuang agama ya? Orang semua akan tinggalkan kau. Tak ada orang akan pedulikan kau. Kalau kita habislah. Kalau kita betul dengan Allah, alhamdulillah, aku nak cari Allah. Biar orang tinggalkan aku. Biar aku tinggal seorang kat sini. Nak tengok. Semua pulau dia. Fitnah dia. Duduk. Pandang Allah. Tengok betul tak Allah bagi rezeki. Saya hari ini memang saya memang terharu betul hari ini. Datang dua orang ke madrasah. Ustaz, ada orang nak bagi sumbangan. Siapa pula ni? Saya dengar sumbangan tu, lajulah sikit. Tengok dua orang. Kami daripada Tadika, sekian. Pelajar-pelajar Tadika umur berapa? 3 sampai 6. Kami buat collection. Siapa yang collect ni? Budak-budak umur 3 sampai 6 nak bagi sedekah. Allah. Isat. Orang susah ni. Budak pula bagi sedekah. Boleh Ustaz, kami nak sedekah kat Ustaz ni. Ni budak-budak ni. 3 tahun sampai 6 tahun. Kumpul. Saya bajet, tak apalah, mungkin sin-sin lah kot kan. Tak apa. Alhamdulillah, terima kasih. Balik buka, 500. Subhanallah. Apa nak buat duit ni? Budak-budak tadika bagi. Orang besar tak bagi, budak tadika bagi. Dia kata rezeki pada Allah. Jangan takut kita berjuang pada jalan Allah. Lebih banyak kita yakin, lebih banyak kebesaran Allah akan diperlihatkan pada kita. Kalau kita nak menambah iman kita, cuba. Apa yang bisik itu kita lawan. Kita buat sebaliknya. Tapi jangan, kalau nak buat macam ni boleh. Kalau dah sampai makam dah. Kalau tak sampai makam, masuk juga. Tapi jangan lupa bawa handphone. Kalau rasa tak boleh, call. Kalau tak tahulah apa jadi. Kalau bateri habis, tak tahu. Wallahu a'lam. Ini janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'min asrarana washrul bil i'tibari afkarana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi
أمه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.